Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biru warna. Nama saya SBM PJ Ishak 275997. Hari ini saya akan terangkan tugasan kumpulan refleksi video daripada MPU 1013 Penghayatan Etika dan Peradaban disampaikan oleh Dr. Muhammad Ammar Mahmad. Tajuk tugasan kami adalah kes suami didera oleh isteri semakin meningkat. Saya ketua kumpulan Sakura ataupun daripada kumpulan AUM Sintuk. Dari kumpulan saya Zulaiha binti Muhammad Hanafiah, SBM PJ Ishak, untuk saya sendiri Muhammad Aizat Fifi, Muhammad Ilyas, Muhammad Azrin Hakim dan Muhammad Firdaus Shah. Assalamualaikum, saya Muhammad Ilyas bin Ismail 276073. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan yang mana dibekalkan dengan akal dan fikiran yang waras untuk mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. Dalam membincangkan isu peneraan ini, perkataan dera itu sendiri bermaksud menyiksa, menghukum dengan apa jua cara tanpa kerelaan mangsa. Ia terbahagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah dari segi emosi. Peneraan dari segi emosi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi meninggalkan trauma secara pendek atau panjang kepada mangsa peneraan ini. Peneraan kasih sayang juga termasuk dalam jenis peneraan ini. Seterusnya adalah peneraan dari segi sosial. Peneraan dari segi sosial adalah satu bentuk kelakuan seksual secara paksa kepada mangsa, sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan lain-lain yang menjurus kepada seksual. Yang seterusnya adalah penderaan dari segi fizikal. Penderaan dari segi fizikal adalah satu penderaan yang dapat dilihat dengan mata kasar kita, seperti menumbuk, menendang, yang boleh membawa kepada kesakitan kepada mangsa dan ada kalanya membawa sehingga kepada kematian mangsa. Dan mangsa-mangsa penderaan ini boleh terdiri daripada pelbagai peringkat umur, iaitu bermula daripada bayi sehingga warga emas. Kumpulan kami telah memilih satu klip video daripada YouTube yang tentang penderaan isteri kepada suami. Sekian. Dengan video yang dipilih, hasil perbincangan kumpulan kami memilih tajuk kes suami didera oleh isteri semakin meningkat yang dimuat oleh Buletin TV3 di halaman YouTube pada 18 Mei 2017 dan dikupas bersama dengan pengarah bahagian perundangan dan penguasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, iaitu Cik Roslan bin Baba di studio NX Now. Di dalam mengakhiri hubungan rumah tangga ini, pastinya kadang-kadang terdapat salah faham yang menjadi asam garam perkahwinan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW sabda, "Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang lainnya, pastinya aku perintahkan para isteri untuk bersujud kepada para suami kerana hak yang diberikan oleh Allah kepada para suami itu terhadap para isterinya." Aplikasi kepada kursus ini, kedahagaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni dan beretika kian hambar kerana rata-rata mereka tidak seperti enau dalam burka dan melepaskan pucuk masing-masing yang tidak memedulikan hal sekeliling mereka, walau apa yang berlaku selagi mana tidak mengganggu periuk nasib dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Masyarakat kita sekarang ini makmur dari segi ekonomi tetapi muflis dari budaya murni dan tidak mempunyai prinsip moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sekumpulan manusia. Perlu ditekankan di sini, etika adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu, sama ada ianya adalah salah ataupun betul, buruk ataupun baik.
Aplikasi modul pembelajaran etika dan pengalaman penting diterapkan dan ditanam dalam minda dan para pelajar dan menjadi subjek teras bermula dari bangku sekolah lagi, bukan sahaja di peringkat Menara Gading. Hasilnya, kita sudah dapat lihat sekarang ni di mana pelajar-pelajar yang diterapkan dengan nilai-nilai murni melalui silibus pendidikan moral yang mana bertujuan mewujudkan elemen-elemen kemanusiaan, kerohanian dan patriotik. Natijahnya, rakyat Malaysia mampu menjadi rakyat yang boleh bertolak ansur, hormat menghormati antara masyarakat berbilang kaum dan saling memahami antara satu sama lain. Pembinaan negara bangsa Malaysia yang teguh dan bersatu memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai nilai etika dan peradaban. Kelebihan seperti hak kebebasan, bersuara dan sebenarnya menjadi satu platform bagi rakyat Malaysia menyuarakan pendapat dan pandangan mereka perlulah digunakan sebaik-baiknya. Menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menabur fitnah dan mencaci maki orang lain adalah bertentangan dengan etika dan peradaban itu sendiri. Mengaplikasikan etika dalam kehidupan seharian melalui undang-undang dan peraturan sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat bahawasanya sikap dan adab yang tidak beretika ini adalah menyalahi undang-undang dan akan menerima hukuman. Tiada manusia di dunia ini yang sukar dihukum. Oleh itu, penerapan etika melalui undang-undang dan peraturan dapat dibimbing dan membentuk rakyat Malaysia ke arah generasi mereka yang utuh. Sekian, terima kasih. Okey, bagi bahagian kena pasti masalah, arus kemajuan perdana sesuatu yang pelik telah menjadi realiti sehingga Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah dipinda pada tahun 2012 bertujuan untuk melindungi para suami daripada penderaan. Okey, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Wanita Keluarga dan Kanak-kanak pada tahun 2014 hingga 2016, terdapat sebanyak 15,617 kes ataupun 26% kes keganasan rumah tangga melibatkan penderaan kepada para suami. Okey, penderaan ini merupakan kes universal. Contohnya kes perceraian bintang terkemuka Hollywood Johnny Depp dan isteri Amber Heard pada awal tahun 2017. Okay, berdasarkan isu penyakit mental kaum lelaki yang sedang berhadapan penderaan domestik, isu dan permasalahan ini tercetus apabila timbul perkara-perkara seperti hilang rasa hormat pada suami. Pasangan perlu membina komunikasi yang baik sesama mereka dan perkara ini dituntut di dalam Islam. Selain itu, sikap suka membandingkan suami dengan idola dan faktor bebanan kerja pejabat dan rumah juga mempengaruhi masalah ini. Faktor lain yang terkesan ialah tidak menghargai isteri. Selain itu, isu dan masalah lain. Seterusnya, kita lupa nilai diri sendiri, di mana suka membandingkan diri dengan orang lain, rasa kurang bersyukur. Kegembiraan hadir jika cita-cita dan mimpi menjadi kenyataan. Selain itu, hati kosong kerana rasa benci tersangkut pada masa lalu, kenangan silam. Rasa kosong disebabkan terlalu pentingkan kesempurnaan. Tidak sabar buatkan hati kosong. Hati rasa kosong kerana anda tidak sihat dan kesihatan yang baik. Dan seterusnya adalah anda berkawan dengan orang yang negatif. Kesan dan pengajaran individu, masyarakat dan negara. Individu. Okey. Kesan penderaan kepada individu ni kita boleh dapat dilihat apabila si isteri lebih dominan daripada si suami. Jadi apabila si isteri lebih dominan daripada si suami dalam rumah tangga, menyebabkan kecerunan kuasa itu berpihak kepada si isteri. Apabila kuasa itu berpihak kepada isteri, jadi si suami ini jadi mengalah kerana dia tidak mempunyai kuasa yang penuh untuk kontrol keluarga tersebut. Jadi apabila sesuatu permasalahan berlaku menyebabkan si isteri mengamuk dan secara tak langsung boleh memukul si suami. Si suami terpaksa berdiam diri atau terima saja apa yang dilakukan oleh si isteri kerana si isteri banyak berkorban untuk keluarga. Jadi apabila ini berlaku, dia menyebabkan si suami berlaku dua penderaan. Yang pertama penderaan fizikal dan mental. Penderaan fizikal boleh kita lihat
mempunyai luka-luka yang teruk seperti di muka, lebam-lebam. Itu adalah pendarahan fizikal kerana disebabkan kerap dipukul oleh si isteri. Yang kedua ialah pendarahan mental. Pendarahan mental ini amat berbahaya kerana apabila pendarahan mental berlaku disebabkan oleh si suami banyak pendam masalah keluarga mereka kerana mereka malu untuk meluahkan benda tersebut kepada keluarga dan rakan-rakan kerana takut keluarga dan rakan mengatakan beliau dayus. Jadi si suami banyak, dia menyebabkan si suami dapat kemurungan teruk. Jadi apabila suami kemurungan teruk menyebabkan berlaku untuk membunuh diri. Jadi apabila berlaku untuk membunuh diri tersebut, ia akan memberi kesan yang tak elok untuk berumah tangga. Jadi kita boleh dapat dilihat di sini, menurut pengarah operasi kebombaan dan penyelamat JPPM, mereka membandingkan 2 tahun, iaitu tahun 2019 dan tahun 2020, berlaku peningkatan sebanyak 226 kes bunuh diri berpunca daripada kekerasan rumah tangga. Jadi kekerasan rumah tangga, terutamanya pendarahan suami, perlu diambil serius lah. Kesan kepada masyarakat. Okey, dalam isu pendarahan ini, kebanyakannya masyarakat sekeliling tidak ingin mengambil tahu kerana mereka tak mahu mereka dilabelkan sebagai busybody. Jadi hal ini menyebabkan kes pendarahan di Malaysia meningkat setiap tahun. Bukan itu saja, disebabkan tekanan yang dialami semua industri secara global berikutan pandemik COVID-19 menyebabkan berlaku pembuangan pekerja yang amat besar. Jadi apabila hal ini berlaku, banyak rakyat mengalami masalah kewangan. Apabila masalah kewangan yang keluarga, akan berlaku pergaduhan serta selisih faham. Apabila ini berlaku, banyak kecenderungan akan berlaku masalah pendarahan. Jadi masyarakat harus peka kepada keadaan sekeliling supaya isu pendarahan ini harus diatasi dengan segera supaya tidak lebih teruk yang akan menyebabkan kematian. Kesan kepada negara. Isu pendarahan suami ini amat dititik beratkan oleh kerajaan kerana kes meningkat setiap tahun. Jadi salah satu inisiatif kerajaan adalah membuat satu pindaan, iaitu pindaan Akta Keganasan Rumah Tangga 1944, pindaan 2012. Ia tujuan adalah bukan saja melindungi wanita, malah melindungi lelaki yang telah didera. Apabila pindaan dibuat, ia telah banyak membuka mata masyarakat kerana bahawa kes dera ini amat serius di negara. Jadi masyarakat harus peka agar pendarahan ini tidak berlaku di sekeliling. Bukan itu saja, dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 pindaan 2017, aduan pendarahan boleh dibuat kepada pegawai kebajikan atau pegawai polis dan juga bertindak sebagai pegawai penguasa. Bukan itu saja, masa dera juga layak untuk dapat surat perintah perlindungan supaya si masa dapat dilindungi daripada pemangsa lah, kerana risau dilakukan dengan lebih teruk. Jadi si masa layak untuk diberi perlindungan. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa yang dera kerana supaya untuk mangsa dapat memberi semangat dan ruh untuk hidup kepada mangsa yang telah didera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat Afifi bin Maliki. Nombor matrik
S276048 kumpulan Sakura akan menerangkan tentang moral untuk MPU 1013 tajuk penderaan isteri terhadap suami. Jadi di sini moral membawa maksud pegangan atau ajaran berkenaan dengan baik buruknya sesuatu perbuatan, iaitu mengagumi aspek kelakuan, kewajipan dan lain-lain. Okey, konsep moral ni berasal daripada bahasa Latin. Dia lebih bermaksud kepada satu tindakan manusia, sama ada secara individu atau secara kelompok. Dia menurut Morse juga ni definisi sebagai ethos dalam bahasa Greek. Dan beberapa kamus lain memberikan moral itu adalah bermaksud ajaran atau pegangan tentang baik dan buruk sesuatu perkataan, sikap, kelakuan, tata cara diri serta cara yang diukur dari segi baik dan buruknya akhlak. Itu sedikit sebanyak tentang moral lah. Untuk konsep etika, perkataan etika itu sendiri berasal daripada Yunani, iaitu ethos, yang bermaksud adat atau cara hidup. Kalau kita Islam, kita panggil adin lah, cara hidup kita Islam kan, merangkumikan semua aspek lah. Untuk konsep etika ini, dia merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral melalui perlakuan yang baik, tanggungjawab moral, kewajipan moral serta ciri-ciri kehidupan yang baik. Dan dari segi lepas pada konsep etika, kedua-duanya daripada moral dan etika diterapkan untuk negara. Akhlak adalah perlakuan baik atau budi pekerti seseorang individu. Akhlak juga dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan. Kita beralih kepada jati diri. Jati diri merupakan unsur kehidupan yang menampakkan diri individu atau masyarakat. Jati diri adalah identiti diri seseorang, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat keutuhan yang patut dibanggakan. Dalam perihal masyarakat, sesuatu nilai idealisme haruslah tidak dapat dibawa dan dipraktikkan sepenuhnya. Definisi lain, masyarakat yang tidak berada dalam keadaan yang betul dan sangat jauh dari kesempurnaan. Kemarahan adalah sesuatu yang sukar digambarkan. Ketakutan yang menghantui benak fikiran, kecelaruan dalam menentukan arah hidup, kesedihan yang tidak pasti di mana permulaan dan penghujungnya. Bukan masanya kita menuding jari mencari kesalahan, tetapi masyarakat dari pelbagai bangsa dan agama perlu bersatu padu mencari jalan penyelesaian. Dalam jati diri seorang Muslim, saya lebih tekankan kepada 4 dengan yang senang kita mudah ingat. Perkataan yang saya gunakan adalah Jerry, iaitu J, jasmani. Jasmani dia lebih kepada badan ataupun fizikal yang sihat. Manakala E, emosi. Dalam bahasa Inggerisnya, man is being with emotion and feeling, iaitu lebih kepada emosi dan perasaan. Yang ketiga R, rohani. Rohani ni saya lebih menekankan amalan keagamaan lah. Bagi setiap agama ada masing-masing secara tersendiri. Manakala yang I, intelek. Intelek adalah membina akal lebih kreatif dan ilmu luas yang mendalam. Maksudnya kita punya ilmu tu terhadap diri sendiri adalah lebih kepada sikap-sikap yang bernilai positif. Dalam Al-Quran dan Sunnah, kita pun tahu dalam Quran dan Sunnah ni banyak nilai-nilai murni yang kita boleh perolehi. Contohnya, seseorang Muslim perlu melihat sejarah dalam mencari panduan bagi perjalanan kehidupan berkeluarga. Kita haruslah menilai kekuatan sesuatu peradaban atau tamadun dalam sejarah ketamunan manusia.
Islam menganjurkan untuk pengisian betapa pentingnya sifat dari insan yang cemerlang dalam dunia serta berjaya di akhirat. Ini berbeza dengan panduan moral dari barat yang disebut etika. Bagi umat Islam, pengaruh dan kekuatan akhlak adalah dalam Islam lebih luas, terutamanya dalam pembentukan masyarakat. Terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat seketul daging. Jadi jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya ia rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging dimaksudkan ialah hati. Dari Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, biasanya kita akan dengar hanya memukul isteri dibenarkan, tetapi bertujuan itu adalah untuk mengajar dan bukan mencederakan isteri, serta dikhaskan untuk isteri yang nusus atau derhaka. Tapi tidak diajar pula isteri untuk memukul suami kerana perbuatan ini boleh menjerumus kepada hukum derhaka serta membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Fawaz No 2019. Menurut apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pastinya aku memerintahkan isteri untuk bersujud kepada suaminya. Itulah nilai jati diri kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Penutup, secara kesimpulannya, pembentukan etika dan peradaban ini adalah berkait rapat dengan faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, kerjaya, faktor budaya dan faktor masyarakat. Bagi masyarakat, kita haruslah bersama dengan mengambil tahu setiap apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita harus kembali kepada keadaan di mana yang disebut sebagai busybody atau jaga tepi kain orang, bagi menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tinggi intelek dan bersama menyokong untuk menjadikan masyarakat yang berdaya saing. Selain itu juga, kembalilah kepada agama dari segi pengurusan jodoh, harta, kedudukan dan kecantikan seperti mana yang dianjurkan oleh Islam, bagi melahirkan keluarga yang kukuh pegangan agama dan mengelakkan pendaraan isteri kepada suami.